Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ini kita akan sambung tentang perbincangan soalan latih tubi mengenai pembangunan negara. Tapi sebelum ni kita dah melihat tentang politik dan sekarang saya akan berbincang dengan pelajar tentang ekonomi. Okey, di bawah ekonomi kita tahu ada tiga iaitu pertanian, usahawan dan perdagangan. Okey, kalau pelajar lihat hasil pembelajaran pula untuk ketiga-tiga perkara di bawah ekonomi ini, okey, kita kena kenal pasti bidang ekonomi yang menyumbang kepada pembangunan negara. Okey, kalau pelajar lihat dalam cerita-cerita yang kita kaji, iaitu teks Sulalatul Salatin dan teks Saudagar Besar dari Kuala Lumpur, okay, kita akan nampak dengan jelas kegiatan ekonomi. Dan kegiatan ekonomi inilah yang akan menjadi fakta kepada soalan yang berkait dengan ekonomi. Okay, jadi pelajar kena letakkan dulu orang kata ekonomi apa yang ada dekat dalam teks Sulalatul Salatin dan Saudagar Besar dari Kuala Lumpur. Dan kalau soalan kita tengok dekat sini, kita mula dengan kegiatan ekonomi. Kalau soalan tanya kegiatan ekonomi, maka pelajar boleh bagi sama ada pelajar nak bagi berkaitan dengan pertanian, usahawan dan perdagangan. Sama juga macam yang sebelum ni yang kita bincang dalam politik. Okay, kalau ditanya kata kunci dia ekonomi, maka pelajar boleh bagi apa saja kegiatan ekonomi yang ada dalam teks tersebut. Okay, kalau dia tanya tentang pertanian, maka barulah pelajar kena menjurus kepada pertanian sahaja atau usahawan sahaja atau perdagangan sahaja. Kalau soalan tanya perdagangan, kita kena ambil perdagangan lah. Semua kegiatan yang berkait dengan perdagangan. Kalau usahawan, yang berkait dengan usahawan, dan yang pertanian yang berkait dengan pertanian. Okay, di sini untuk kegiatan ekonomi, kita akan berbincangkan ada tiga soalan, dan tiga soalan ni ada dua soalan tu dia seakan sama. Okay, dia sebenarnya sama je. Cuma yang kalau pelajar tengok dekat sini dia ada untuk teks Sulalatul Salatin dan Saudagar Besar dari Kuala Lumpur. Okey, kita tengok secara terperinci tentang kehendak soalan. Soalan yang pertama, cadangkan kegiatan ekonomi yang menyumbang kepada pembangunan negara Kota Melaka seperti yang digambarkan dalam teks Sulalatul Salatin Sejarah Melayu. Okey, kalau dekat sini pelajar tengok dia suruh cadangkan kegiatan ekonomi yang menyumbang kepada pembangunan negara Kota Melaka. Okey, jadi di sini fakta dia kegiatan ekonomi yang ada dekat dalam Melaka. Jadi pelajar tak boleh ambil lah contoh menanam padi huma yang dilakukan oleh Wan Empuk dan Wan Malini ataupun oleh Badang. Sebab apa? Mereka ini berada di luar daripada Kota Melaka dalam bab 1 hingga bab 3. Okey, bab 4 ni baru mula Kota Melaka. Okey, jadi kita kena cari kegiatan yang ada dekat dalam Kota Melaka seperti penternakan, okey, menangkap ikan, okey, mengayak ikan Raja Kasim tu. Okey, jadi yang itu yang kita akan ambil sebagai fakta dan contoh. Okay. Kemudian kita akan bagi ayat ulasan ataupun penjelasan sebab apa dia kata cadangkan. Jadi kita kena hurailah dekat sini. Kenapa kita kata ada ekonomi tu dan kenapa ekonomi tu dapat menyumbang kepada pembangunan Kota Melaka. Dan kemudian pelajar bagilah ayat kesan. Dan hal ini, soalan ni dia sebenarnya sama macam soalan yang satu lagi, iaitu ekonomi penting dalam konteks pembangunan sesebuah negara. Huraikan pernyataan tersebut berdasarkan teks Sulalatul Salatin Sejarah Melayu. Okey, di sini dia umum. Dia tak menjurus kepada Kota Melaka. Jadi di sini pelajar boleh menggunakan contoh menanam padi, fakta menanam padi huma ataupun menanam padi bercucuk tanam, fakta dia, dan mengambil contoh Wan Empuk dan Wan Malini yang menanam padi orang kata
seluas mata memandang. Okey, dan kemudian di sini juga pelajar perlu tambah satu lagi iaitu ayat kepentingan. Okey, ayat kepentingan, ayat huraikan dan ayat kesan. Lebih kurang sama macam yang di atas, cuma di atas ni kita cadangkan mana kita bagi penerangan tu lebih terperinci. Tapi macam ayat huraian jugalah, ulasan dan penjelasan. Di bawah kita guna ayat huraian dan ayat kepentingan perlu ada. Okey, tambah satu lagi. Di atas kita bagi 4, di bawah kita kena bagi 5 ayat. Okey. Okey, sekarang kita tengok cara menjawab soalan. Berdasar kedua-dua soalan tadi, kita tahu dia hendakkan perkara yang sama iaitu kegiatan ekonomi. Okey, yang ada dalam teks Sulalatus Salatin. Namun bezanya di situ ialah satu yang kegiatan ekonomi yang ada dalam Kota Melaka sahaja dan satu lagi yang ada berdasarkan teks Sulalatus Salatin. Macam yang saya kata menanam padi yang berkait dengan Wan Empuk dan Wan Malini. Jadi kita tak boleh bagi untuk soalan satu sebab dia nak dalam Kota Melaka. Tapi kita boleh bagi pada soalan yang kedua kerana dia meminta secara umum yang berada dalam teks Sulalatus Salatin. Okey, kalau soalan satu dan soalan dua kita boleh ambil yang ini contohnya. Jawapan ini boleh digunakan untuk kedua-dua. Okey, iaitu memungut hasil hutan. Okey, kita bagi ayat fakta. Dan kemudian untuk soalan 2 dia perlukan ayat kepentingan. Jadi ada ayat kepentingan di sini. Okey, untuk soalan 1 dan soalan 2 dia memerlukan huraian, ulasan ataupun penjelasan. Jadi di sini ada ayat, orang kata ayat huraian dan ada ayat penjelasan. Dengan adanya hasil hutan, maka rakyat di negeri tersebut seperti negeri Melaka dapat membantu menambah pendapatan negerinya. Okey, jadi di sini kita dah bagi ada ayat huraian, ada ayat penjelasan dan orang kata sesuai untuk kedua-dua soalan tu. Dan kalau kita tengok ayat kesan pula, okey, jelaslah di sini aktiviti memungut hasil hutan mampu menampung keperluan dalaman negara. Maknanya dikaitkan juga untuk negara iaitu menampung orang kata ekonomi ataupun makanan harian dalam negara. Jadi kita boleh ambil fakta ini, huraian ini untuk kedua-dua soalan. Okey, kena tengok. Kalau dia nak yang Kota Melaka, maka pelajar perlu bagi yang ada dalam Kota Melaka saja. Jadi kalau yang dia kata berdasarkan teks Sulalatus Salatin, maka barulah kita boleh ambil untuk keseluruhan cerita daripada bab 1 hingga bab 15. Di sini dalam teks ni ada banyak tentang kegiatan ekonomi seperti yang terdapat dalam nota. Pelajar boleh lihat kan. Jadi kalau soalan tanya ekonomi boleh ambil mana-mana aja ke semua. Kalau soalan tanya menjurus kepada satu-satu pertanian ke ataupun perdagangan ke ataupun usahawan, pelajar kena tengok apa yang sesuai. Tapi kalau pertanian ni dia masih orang kata sama dengan kegiatan ekonomi tersebut. Okey, kecuali yang berbeza sedikit perdagangan dan usahawan. Okey, dan di sini kita kena tengok macam tu lah. Dia tanya Kota Melaka ke, dekat mana ke, tapi dalam teks Sulalatus Salatin. Jadi kena tengok yang itu. Kena baca soalan betul-betul. Sama juga dengan SBDKL nanti. Okey, kehendak soalan yang kedua kita tengok nyatakan 5 aktiviti. Dia ada soalan ni, soalan pecahan. Okay, bila soalan pecahan dan dia kata nyatakan sahaja, maka pelajar perlu hanya nyatakan, bagi fakta saja, 5 fakta ekonomi dan pelajar tak perlu hurai. Okay, bila dah bagi 5 maka dapatlah 5 markah tersebut. Dan kemudian bila bahagian B pula dia kata berdasarkan ekonomi dalam A. Maknanya fakta tu yang ekonomi yang pelajar bagi tadi itulah. Okay, bincangkan kepentingannya dalam konteks pembangunan negara. Okey, jadi di sini pelajar kena bagi kegiatan ekonomi yang pelajar sebut dalam bahagian A dan kemudian pelajar bagi ayat kepentingan dan kemudian bincangkan dan contoh peristiwa yang sesuai serta ayat
kesan kepada pembangunan negara. Okey, kita tengok cara menjawab. Jadi cara menjawab yang bahagian A ialah bagi saja aktiviti menanam padi, perdagangan, memungut hasil hutan, menternak lembu dan kerbau contohnya. Sebab apa kita bagi yang ini kita bagi 5 saja. Orang kata sebab dia nak 5. Jadi kita nyatakan 5. Dan kemudian soalan ini dia tak menjurus kepada Kota Melaka, dia cuma cakap berdasarkan apa yang ada dalam teks Sulalatus Salatin. Jadi kita bagi yang itu dan bahagian B pula kita akan bagi fakta. Kita ambil satu daripada atas, fakta, dan kemudian kita bagi ayat kepentingan. Kenapa menternak binatang ni penting? Okey, yang itu perlu ada dekat dalam jawapan pelajar. Kemudian kita kena bincangkan, kita kena bagi contoh peristiwa dan ayat kesan yang berkait dengan orang kata pembangunan negara. Okey, membangunkan ekonomi negara. Jadi yang itu ayat tu yang akan bagi dapat 1 markah kepada pelajar tentang ayat kesan kepada pembangunan negara. Okey. Jadi di sini pelajar boleh tengoklah macam mana nak menjawab soalan ini. Okey, kehendak soalan yang seterusnya kita boleh tengok iaitu dia nak kegiatan ekonomi yang dijalankan dalam novel Saudagar Besar dari Kuala Lumpur. Tapi dia cakap oleh watak-watak. Maknanya kena lebih pada satu watak. Okey, sekarang yang kita tahu kalau dalam novel Saudagar Besar dari Kuala Lumpur, ahli perniagaan dia siapa? Iaitu Cik Muhammad, Datuk Tan, YB Yusof. Jadi antara 3 mereka ni yang paling kuat yang ada yang boleh dijadikan contoh peristiwa dan kegiatan ekonomi yang dijalankan oleh mereka inilah yang sesuai untuk dijadikan jawapan pelajar. 3 ni dah garanti akan ada dalam skema. Kita nak tambah 2 lagi. Dan ini pelajar boleh rujuk pada muka surat 61, 67 hingga 74. Okey, selain pada tu kita tahu Cik Puan Tipah pun ada. Okey, Pak Salim pun ada. Jadi kan cukup sebenarnya. Lebih pada cukup fakta tentang kegiatan ekonomi. Sebab apa dia tanya secara umum. Okey, dia tak tanya tentang perdagangan. Dia tak tanya tentang usahawan. Dia tanya kegiatan ekonomi. Jadi pelajar boleh bagi ke semua yang ketiga-tiga kegiatan tersebut. Okey, pertanian, usahawan dan perdagangan. Okey, di sini dia suruh bincangkan. Jadi pelajar perlu bincangkan dan kaitkan dengan watak-watak yang ada dalam SBDKF dan ayat kesan pula kena kait dengan pembangunan negara kini. Jadi sekaranglah Malaysia ataupun negara kini. Ya. Jadi kita lihat cara nak menjawab dia macam tadi yang saya dah cakap kan. Jadi yang kuatnya ialah biji timah ataupun lada hitam lah. Lada hitam yang paling kuat. Lada hitam. Okey, pelajar boleh bagi tentang biji timah, boleh bagi tentang kilang papan, boleh bagi tentang kebun getah, boleh bagi tentang ladang orkid dan sebagainya. Okey, jadi di sini kita tengok kita dah bagi fakta dan kita bagi ayat huraian, okey, dan kita bagi ayat perbincangan, contoh peristiwa dan ayat kesan lagi. Yang penting ni ayat kesan lah sebab kita nak dapat 1 markah. Selalunya pelajar dia akan silap dalam ayat kesan ni, kesan kepada pembangunan negara kini. Okey, jadi kita kena kaitkan dengan kini. Okey, negara kini kena tambah kata kunci kini tu. Barulah kita akan dapat markah untuk kesan. Kalau kita bagi saja untuk pembangunan negara, maka salah. Sebab apa? Tak berkait dengan negara kini. Okey. Sekarang kita akan tengok soalan yang berkait dengan pertanian sahaja. Kalau tadi ekonomi kita tengok secara umum, tiga-tiga kita boleh guna pakai fakta untuk ketiga-tiga iaitu untuk pertanian, untuk usahawan dan untuk perdagangan. Apabila soalan bertanyakan tentang pertanian sahaja, maka kita akan lihat pada pertanian sahaja. Okey, di sini kita akan bincangkan 3 soalan dan kita akan tengok
fakta dia macam mana dan cara olahan-olahan yang lain sebenarnya samalah seperti yang sebelum-belum ni lah. Kena ada, kadang-kadang kena ada ayat kepentingan, ayat huraian, ayat perbincangan, ayat penjelasan, ayat ulaskan ataupun kena ada ayat setujukah anda, kena cakap dulu setuju, dan kemudian diikuti dengan contoh peristiwa dan ayat kesan. Okey. Jadi kita tengok yang ini, kalau pelajar nampak, pelajar akan dapat dengan jelas, nampak dengan jelas bahawa aktiviti-aktiviti yang ada dekat dalam pertanian ni sebenarnya boleh diguna pakai untuk ekonomi. Okey, kalau nak jawab soalan ekonomi, sebenarnya kegiatan pertanian ni, fakta dalam kegiatan pertanian ni pun sudah memadai. Okey, jadi kita tengok di sini kegiatan pertanian, soalan yang pertama, memainkan peranan penting. Jadi kita dah tahu dah, di sini kita kena bagi fakta pertanian yang terdapat dalam teks Suratul Salatin, ayat kepentingan dan kemudian dia kata huraikan pernyataan tersebut bagi ayat huraian, ayat contoh yang berkait dengan teks Suratul Salatin dan ayat kesan kepada pembangunan negara. Jadi ayat 5 ayat ni perlu ada dalam jawapan pelajar. Okey, yang kedua kita tengok berdasarkan teks Suratul Salatin sejarah Melayu, huraikan kegiatan pertanian yang mampu merangsang pembangunan sesebuah negara. Okey, ayat ni berubah sedikit tapi sebenarnya kehendak dia masih sama macam ayat soalan yang pertama tadi. Kecuali soalan pertama tadi dia kita kena tambah ayat kepentingan macam yang kita bincang tentang ekonomi tadi. Okey, jadi kedua-dua soalan ni sebenarnya dia hendakkan perkara yang sama. Okey, dan kemudian ayat kesan tu cuma dia cakap merangsang kepada pembangunan negara, tapi kalau merangsang pada pembangunan negara ni kita guna pada soalan pertama pun tak ada masalah. Sebab apa? Dia kata kesan terhadap pembangunan negara. Okey, jadi kedua-dua soalan ni pelajar boleh bagi fakta yang sama. Cuma untuk soalan satu pelajar tambah ayat kepentingan. Jadi kita tengok contoh menjawab. Contoh kalau kita bagi menternak binatang, jadi kita bagilah ayat kepentingan dan ayat kepentingan tu kalau tak jadi untuk kepentingan dia akan membantu ayat huraian. Jadi kan boleh bagi markah kepada ayat huraian. Ayat huraian, ayat ulas dan bincang, kalau nak letak ulas dan bincang boleh, tak nak pun boleh. Dan contoh peristiwa. Okey, contoh peristiwa ni lah yang penting. Pelajar kena terangkan. Okey, siapa yang memiliki kandang kerbau tu. Dan nak tunjuk kata, orang kata dia ni boleh membantu membangun, orang kata merangsang ekonomi negara. Okey, macam mana? Jadi kita kena jelaskan sedikit lah. Dan kemudian kita kena bagi ayat kesan. Okey, sama aja kalau kita tengok daripada pembangunan insan, masyarakat dan negara, 6 ayat ni saja yang akan selalu ada dalam soalan pelajar ataupun kehendak soalan. Jadi pelajar kena tahulah ayat apa yang pelajar nak bagi dan nak kembangkan. Okey. Okay, kita tengok yang seterusnya. Soalan yang ketiga iaitu pertanian merupakan aktiviti ekonomi yang mampu menjana pendapatan sebuah negara. Jadi di sini kita tahu dah, kita kena kaitkan ayat kesan tu dengan ataupun ayat huraian kita dengan membantu menjana pendapatan sebuah negara. Okay, tapi di sini contoh peristiwa adalah berdasarkan teks Saudagar Besar dari Kuala Lumpur. Jadi pelajar perlu huraikan dalam konteks pembangunan negara. Jadi ayat kesan masih berkait dengan pembangunan negara. Tapi kan di sini ayat huraian ataupun ayat kesan pelajar kena ada lah kata kunci pendapatan tu. Apa yang berkait dengan pendapatan? Selalunya pengaliran wang masuk. Okey, menambah menjana ekonomi. Okey, memberi pendapatan yang lumayan kan, dan sebagainya. Jadi kita tengok kehendak soalan tu dan cara menjawab. Jadi kita kena ada ayat fakta,
ayat hurai, contoh peristiwa dan ayat kesan dekat dalam dia. Kalau kita kata mengusahakan ladang orkid, jadi di sini kita kena cakap lah. Ladang orkid ni telah orang kata daripada hobi telah perluaskan cara perniagaan dia, iaitu orang kata dikomersialkan hingga dapat menjana pengaliran wang ataupun ekonomi negara. Jadi kita nampaklah dia ni dapat menjana pendapatan negara. Jadi kita bagilah ayat kita tu menjelaskan pada konteks pendapatan negara tu. Dan kemudian kita bagi contoh. Contoh kena jelas, kena ada peristiwa. Jadi di sini ladang orkid di Jiran Medang tu oleh Cik Puan Tipah dapat membuka banyak peluang pekerjaan. Dan seterusnya dapat dieksport ke luar negara. Dengan ini usaha ladang orkid itu dapat menjana pendapatan masyarakat kampung dan sekaligus dapat meningkatkan keuangan ataupun ekonomi negara. Jadi kita bagi yang ada kaitan dengan apa yang kehendak soalan tu, yang soalan nak. Baik, seterusnya kita akan pergi kepada orang kata perbincangan yang terakhir, iaitu berkaitan dengan usahawan dan perdagangan dalam ekonomi. Jadi di sini ada satu soalan untuk usahawan dan dua soalan untuk perdagangan. Jadi kita akan lihat. Kalau pelajar lihat dalam nota, pelajar akan nampak dengan jelas dia punya walaupun soalan tu ditanya dengan pelbagai cara lah. Tapi fakta dia kalau pelajar tengok dia orang kata menjurus kepada fakta yang memang sedia ada dekat dalam teks tersebut. Jadi kan kalau berkait dengan perdagangan tu kita kalau dekat dalam novel Saudagar Besar dari Kuala Lumpur kita dah tahu lada hitam tu memang perdagangan lada hitam lah. Perdagangan yang lain pada tu mungkin kita bagi biji, kita akan bagi kilang papan, kita akan bagi orkid dan sebagainya. Tapi kalau tengok pada pertanian pun dia akan berulang pada perkara yang sama. Jadi perladangan pun samalah. Perladangan lada hitam ada, orkid ada, ladang getah dan sebagainya. Jadi di sini kita akan tengok yang seterusnya ialah usahawan dan perdagangan. Daya usahawan, daya usaha. Usahawan membantu pertumbuhan ekonomi sesebuah negara. Huraikan pernyataan tersebut berdasarkan novel Saudagar Besar dari Kuala Lumpur dalam konteks pembangunan negara. Jadi di sini kita tengok soalan nak daya usaha usahawan. Jadi kan daya usaha usahawan tu adalah fakta, membantu pertumbuhan ekonomi adalah ayat kepentingan, dan kemudian kita tengok berdasarkan novel Saudagar Besar dari Kuala Lumpur adalah contoh peristiwa, dan kemudian ayat kesan dalam konteks pembangunan negara. Jadi di sini kita tengok fakta dia kata daya usaha. Jadi kalau daya usaha tu usahawan tersebut, ahli perniagaan tersebut, apa yang dia lakukan. Jadi di sini yang pertama dia bijak merebut peluang. Bijak merebut peluang dalam bidang perdagangan ataupun mengeksport lada hitam. Fakta-fakta ni kita boleh tengok dalam nota seperti yang saya cakap pada muka surat yang tertera dalam slide yang sebelum ni. Jadi kita tengoklah fakta yang pertama bijak merebut peluang, dan kemudian kita bagi ayat kepentingan. Kenapa kita kena bijak dalam merebut peluang perdagangan dan mengeksport lada hitam tu. Dan kemudian kita bagi ayat perbincangan dan penjelasan, ayat contoh peristiwa, dan kemudian diikuti dengan ayat kesan. Kenapa orang kata usahawan ataupun kegiatan usahawan ni mampu meningkatkan ataupun menjana ekonomi negara. Jadi kita bagilah kalau kita
kita bagi dengan lengkap, insya-Allah lah kita akan dapat markah yang lengkap. Baik, sekarang kita masuk pada soalan pertama yang berkait dengan perdagangan. Okay, berdasarkan teks Suratul Salatin, huraikan kegiatan perdagangan yang membawa kepada kegemilangan Kerajaan Melayu Melaka pada zaman pemerintahan Sultan Mahmud Shah. Jadi di sini pelajar kena bagi fakta yang berkait dengan perdagangan tapi orang kata di bawah pemerintahan Sultan Mahmud Shah. Jadi kan pelajar kena ambil yang ada di bawah sultan ni saja. Tak boleh ambil kegiatan perdagangan pada sultan-sultan yang lain. Dan kegiatan ini membawa kegemilangan Kerajaan Melayu Melaka pada masa tu. Okey, jadi kan pelajar kena ambil fakta yang sesuai lah dengan kegiatan perdagangan pada zaman Sultan Mahmud. Dan ayat huraian pelajar juga kena masuk, orang kata nampak kata wujudnya kegemilangan bila adanya kegiatan perdagangan tersebut. Okay, lepas tu bagi ayat contoh watak-watak yang ada pada zaman pemerintahan Sultan Mahmud. Satu contoh ialah Tun Mutahir lah. Okay, menternak binatang tu. Dan ayat kesan kepada pembangunan Kota Melaka. Jadi kan kegiatan tu menjurus kepada Kota Melaka di bawah zaman pemerintahan Sultan Mahmud Shah. Okay, kita tengok contoh iaitu kita boleh nampak yang kait dengan Sultan Mahmud Shah ialah Tun Mutahir. Okay, ataupun perdagangan import dan ekspor yang berlaku apabila perdagangan luar masuk ke Melaka. Okay. Contoh dia macam ni lah. Jadi pelajar boleh tengok. Okay, kita perlu bagi ayat fakta. Kemudian kita perlu bagi ayat perbincangan, ayat contoh peristiwa dan ayat kesan. Dan pastikan kesan tersebut ada kaitnya dengan pembangunan Kota Melaka. Baik, seterusnya kita lihat kehendak soalan yang berkait dengan saudagar besar dari Kuala Lumpur. Okey, aspek perdagangan juga. Jadi kita tengok dia kena huraikan, pelajar kena huraikan aspek perdagangan dan bagi contoh yang ada dekat dalam SBDKL dan ayat kesan kepada pembangunan negara. Jadi kalau kita lihat perdagangan yang utama dalam nota ada disenaraikan kegiatan ekonomi dan di bawah ekonomi itu saya telah pecahkan pertanian, perdagangan dan usahawan. Okey, jadi pelajar boleh tengok dekat situ fakta-fakta dia dan satu contoh fakta yang kuat ialah perdagangan lada hitam ataupun perdagangan biji timah. Okey, jadi di sini kita boleh bagilah perdagangan lada hitam, boleh bagi perdagangan orkid, kilang papan dan sebagainya. Jangan bagi perniagaan Pak Salim sebab perniagaan Pak Salim dia tak berkait dengan perdagangan. Okey, dia hanya di bawah perniagaan ataupun ekonomi secara umum. Okey, jadi di sini pelajar bagilah ayat fakta, ayat huraian, ayat kepentingan. Kalau dia nak ayat perbincangan, bagi ayat perbincangan, contoh peristiwa sebab dalam soalan dia kata huraikan. Jadi ayat huraian adalah penting dan ayat perbincangan ataupun ulasan ini hanya melengkapkan ayat huraian pelajar. Kalau pelajar nak bagi boleh, tak bagi pun boleh, tapi banyak orang kata lengkapkan ayat huraian pelajar tu dengan jelaslah supaya dapat markah di situ. Okey, dan kemudian bagi contoh peristiwa dan ayat kesan. Dan pastikan ayat kesan ini untuk negara. Bukan untuk masyarakat, bukan untuk watak ataupun diri. Okey, itu saja untuk ekonomi. Saya harap pelajar dapat menjawab soalan yang dikemukakan nantilah dalam peperiksaan sebenar. Sebab apa? Kita dah selesai berbincang soalan daripada pembangunan insan, masyarakat dan negara.